kita tidak diberitahu dalam Al-Quran siapa sebenarnya Zulkarnain dari sudut tokoh mana dalam lipatan sejarah. Namun yang pasti, Al-Quran sendiri seakan-akan menjelaskan apa makna dua tanduk. Kerana Zulkarnain itu kita sedia maklum, asal kalimah qarana yang membawa makna tanduk, dua tanduk, pemilik dua tanduk. Dan dalam tafsir dijelaskan ia gelaran yang diberikan kepada satu orang penakluk yang mempunyai qaryataini azim, pemilik dua kota yang besar ataupun dua empire yang besar. Kita tidak diberitahu ini siapa dan empire mana, tetapi yang jelas ada dua hentian. Diceritakan selepas Allah menyebut tentang Zulkarnain. Dan selepas dua hentian itu, Allah menyebut dua gunung. Hentian yang ketiga membabitkan dua gunung. Saya beranggapan perletakan perkataan ini tidaklah saja-saja tanpa faedah. Pertama sekali, cerita tentang Maghrib Asy-Syams, tempat matahari terbenam. Zulkarnain nampak matahari terbenam, itu lokasi pertama. Lokasi kedua, Zulkarnain nampak matahari terbit. Maka beliau adalah orang yang menguasai barat ataupun tempat terbenam matahari itu, negara yang matahari kelihatan terbenam dan negara yang matahari kelihatan terbit. So dua negara, dua empire yang Zulkarnain telah berjaya untuk ta'luki ataupun buka. Soalnya, apakah hikmah Allah menyebut pemilik dua tanduk ataupun dua empire? Apa signifikannya? Dan di hentian ketiga nanti juga kita akan berhadapan dengan dua bangsa yang bernama Ya'juj dan Ma'juj bekerjasama untuk melakukan kerosakan ke atas muka bumi. Menghadapi kemungkaran yang bersistem, mestilah kebenaran ini bersistem. Kebatilan, orang yang membawa amar mungkar nahi ma'ruf, mereka bekerjasama dan berkolaborasi. So yang membawa kebenaran juga kena berkolaborasi, kena bersama-sama, sinergi. Barat memerlukan timur, timur memerlukan barat. Lokasi tempat terbenam matahari mesti belajar apa yang baik daripada lokasi tempat terbit matahari. Tempat terbit matahari mesti belajar daripada tempat terbenam matahari. Setiap tempat ada kelebihan dan kekurangan. Nata'awanu fi mattafaqna alaih wa na'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Cerita Zulkarnain, subhanallah, mengajar kita kolaborasi. Belajarlah, sebab cerita Zulkarnain ini anda pun tahu. Duduk selepas cerita tentang belajar. Jangan berhenti belajar walaupun sudah bergelar profesor dalam bidang kitab suci Taurat, walaupun sudah bergelar 70 tahun, orang yang lama, senior, berpengalaman Nabi Musa AS, teruskan belajar walaupun daripada orang lain di tempat yang jauh. Jangan beri alasan. Nabi Khadir AS, sumber keilmuan Nabi Musa. Itu cerita sebelum, cerita selepas pun ada kaitan. Iaitulah, jangan beri alasan untuk tidak belajar. Diorang ni puak timur, kita puak barat. Apa yang kita boleh ambil manfaat daripada puak timur? Puak timur tak boleh kata puak barat, apa kita boleh belajar? Tak ada kebaikan daripada diorang. Jangan kata begitu. Kita kena belajar daripada orang yang pelbagai lidah dan orang yang pelbagai latar belakang. Jangan beri alasan untuk tidak memandang orang lain dengan pandangan hormat. Dan penyebutan Saddain, iaitulah dua gunung yang bertaut. Dua gunung yang bertaut, Zulkarnain lalu kawasan itu dan melepasi kawasan dua gunung dan menemui kaum. Saya juga beranggapan dua gunung yang bergabung ini bukan saja-saja Allah sebut, ia menunjukkan kombinasi kukuhnya tautan antara dua gunung untuk nampak cantik, untuk nampak sempurna. Ia memerlukan kepada gabungan, kombinasi, kolaborasi, sinergi. Subhanallah.